بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli Tuan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah dengan izinnya pada malam ini, kita sambung pelajaran Tauhid kita, Kitab Aqidatun Najin. Yang Jawi, muka surat 66. 1, 2, 3, baris yang keempat daripada atas. Kata Syekh radhiyallahu anhu, wa amma burhanu wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrati, dan seterusnya itu. Muka surat 66 baris yang keempat. Yang pegang kitab Rumi muka surat 176. Daripada perkataan bahasa Arab tu, wa amma burhanu wujubi ittisafihi ta'ala tu. Baik, kita sedang membincangkan dalil-dalil sifat-sifat yang wajib bagi Allah SWT sampai kepada dalil kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Sebelum tu kita dah baca bulan lepas mengenai dalil naqli, dalil kudrat, dalil naqli firman Allah SWT, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalil iradat firman Allah SWT, fa'alul lima yurid. Dalil ilmu, wa huwa alimun bizatis sudur. Dalil hayat, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu dalil naqli. Ya, dalil Al-Quran. Sekarang ni kita nak baca dalil aqli pula. Itu daripada dalil aqli ialah seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, wa amma burhanu wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadisi. Itu bahasa Arabnya. Terjemahannya, dan bukti wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, kuasa, iradat, berkehendak menentukan sesuatu, ilmu, mengetahui, dan hidup. Dalil sifat Allah SWT wajib bersifat hidup ialah jika ternapi daripadanya sesuatu daripada sifat-sifat itu. Kalau salah satu daripada 4 sifat yang disebut tadi tak ada, ternapi, nescaya tidak wujud ya sesuatu daripada kejadian-kejadian yang baru ini. Nescaya alam ni pun tak ada. Jadi 4 itu ya, buktinya sekali saja ada alam, ada yang baru ini. Itu terjemahan. Huraiannya dia kata, sesungguhnya terdahulu telah disebutkan bahawa daripada segi akal, ni dalil akli, kesan daripada kudrat Allah Ta'ala bergantung kepada iradatnya. Jadi kuasa Allah SWT itu menjadi dan mengada, meniada dan menghapus dan menghilang bergantung kepada iradatnya. Semua dikehendaki oleh Allah SWT demikian. Dan iradatnya pula bergantung kepada ilmunya. Bila sesuatu dikehendakinya, tentu dia sudah mengetahui semuanya itu. Kerana iradat itu qasad atau menuju ke arah menentukan. Sebab iradat itu dia nak menentukan sesuatu kejadian yang mungkin dengan sesuatu yang harus pada mungkin itu mesti dia tahu. Jadi oleh sebab itu ya, kudrat bergantung pada iradat, iradat bergantung kepada ilmu. Qasad atau tujuan ya, itu disyaratkan dengan ilmu. Jadi kalau kita nak menghendaki sesuatu, maka mesti dia tahu, mesti ada ilmu. Jadi Allah SWT demikianlah.
Kalau dia nak menentukan sesuatu alam ini ataupun makhluknya ini, mesti dia tahu apa yang dia nak tentukan. Dan bersifat kudrat pula tu, dan pula bila dia tahu kena kuasa pula dia, dan mestinya bersifat iradat. Begitulah. Jadi 3 serangkai ini dia hubung kait. Ilmu itu pula bergantung kepada sifat hayat. Jadi dia tahu itu pula mesti hayat. Jadi 4 itu salah satu saja kalau tak ada, tak terdapat alam ini. Kudrat mesti ada iradat. Iradat mesti ada ilmu. Ilmu mesti ada hayat. Mesti hidup dia. Dan menjadi syarat padanya. Hayat itu menjadi syarat. Adanya yang disyaratkan tanpa syarat, kalau ada yang disyaratkan tapi syarat tak ada, adalah mustahil. Jadi mestilah ada syarat dan ada masyrut. Ketika itu wujud kejadian yang baru yang bergantung kepada semua sifat yang 4 ini, ya pihak yang menjadikannya iaitu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana jika ternapi sesuatu sifat, saya tidak terdapat kejadian yang baru ini, dan ini bertentangan dengan pendapat akal. Sebab akal tak terima kalau salah satu daripada sifat ini tak ada. Sedangkan alam sebagai bukti ini sudah ada. Kerana jika ternapi kudrat, saya pasti menunjukkan kelemahan dan tidak mungkin memberi kesan. Jika ternapi iradat pula, saya ternapi pula kudrat. Kalau tak ada iradat, macam mana pula peranan kudrat? Jika ternapi ilmu, saya ternapi kudrat dan iradat. Jika ternapi hayat pula, saya ternapi semua sifat yang 3 tadi. Ya, ilmu pun tak ada, iradat pun tak ada, kudrat pun tak ada. Yang tersebut tadi kerana segala-gala yang terdahulu itu bergantung kepada semua sifat tersebut. Segala sesuatu alam ni bergantung kepada sifat hayat. Iradat bergantung pada hayat. Ilmu bergantung pada hayat. Iradat bergantung pada hayat. Kudrat bergantung pada hayat. Maka oleh sebab itu, dalil akalnya 4 ni adalah wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata pengarang, jika ternapi sesuatu daripada sifat-sifat itu, saya mesti tidak terdapat sesuatu pun daripada kejadian-kejadian yang baru. Telah disanggah, maknanya telah dipersoalkan bahawa kemestian terbantut, mesti tak dapat alam ini terbantut kerana penapian daripada sifat-sifat ma'ni. Bila tak ada sifat ma'ni, tidak semestinya tidak wujud sesuatu kejadian yang baru bila dihujah macam tu. Tetapi harus ternapi, dan kejadian yang baru itu ya ada. Boleh jadi juga yang baru ni tak ada. Kerana segala kejadian yang baru itu bersandar kepada sifat-sifat maknawiyah. Dia kata pula, kalau tak ada ma'ni pun, yang baru ni tetap ada. Tapi dia bergantung pada sifat maknawiyah. Ada orang hujah macam tu. Seperti kata golongan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah ni dia tak nak sebut sifat ma'ni. Dia terus sifat maknawiyah saja. Kalau sifat ma'ni tak ada, bukan saja yang 4 itu, yang 7 tu tak ada, tak apa dia kata. Baru ni tetap ada. Kerana bergantung pula dia kepada sifat maknawiyah. Ini pandangan Mu'tazilah. Ya, seperti kata golongan Mu'tazilah yang tidak menyebutkan sifat-sifat ma'ni dan cuma menyebutkan sifat-sifat maknawiyah sahaja. Ini pandangan Mu'tazilah. Kerana mereka, ya, kata mereka Allah itu qadir dengan zatnya, bukan dengan kudratnya. Itu Mu'tazilah punya istilah. Dia kuasa dengan zatnya, bukan dengan kudratnya. Dan lebih atas lagi, lebih lagi daripada itu tidak. Dia qadir itu zatnya yang kuasa itu, bukan sifat kudrat. Ini Mu'tazilah dia. Itu dia Mu'tazilah, dia menafikan sifat ma'ni. Muridan dengan zatnya, bukan dengan iradatnya. Tu murid itu muridan, ya. Muridan, kaunuhu ta'ala muridan dengan zatnya. Dia berkehendak dengan zatnya, bukan dengan iradatnya yang lebih atasnya, dan seterusnya. Seterusnya lah, ya. Aliman dengan zatnya, bukan dengan ilmunya. Hayyan dengan zatnya, bukan dengan hayatnya, kata Mu'tazilah. Sampailah kepada akhir sifat ma'ni yang 7 itu. Sanggahan ini dijawab, pandangan Mu'tazilah yang macam ni dijawab oleh ahli sunnah wal jamaah, bahawa qaul yang mengisbatkan sifat-sifat maknawiyah
tanpa mengisbatkan sifat-sifat ma'ani, iaitu ialah Allah qadir tanpa kudrat, ya, muridan tanpa iradat, dan seterusnya, ternyata batal. Apa sebab? Karena itulah pengarang tidak menghiraukannya. Jadi pengarang tidak sentuh bab itu. Hang nak pandangan macam tu, pandangan itulah. Tapi pandangan hang tu salah. Jadi tak payahlah nak disebut-sebut. Biar pilah loncai terjun dengan labu-labunya. Lebih kurang macam itulah. Jadi pengarang tak sentuh itu. Padahal pandangan Mu'tazilah itu bukan dengan kudrat, dengan zatnya. Kita kaunu ta'ala qadiran itu kerana sifat kudrat berdiri kepada zat, baru ada qadiran. Muridan kerana iradat berdiri pada zat, baru ada muridan. Aliman kerana ilmu pada zat, baru ada aliman. Hayyan kerana hayat berdiri pada zat, baru ada hayyan. Begitulah sampai kaunu ta'ala mutakalliman. Tapi Mu'tazilah dia kata qadiran dengan zatnya, muridan dengan zatnya, bukan dengan sifat ma'ani. Dia terus maknawiyah saja. Dengan jawapan tersebut, tertolaklah sanggahan itu yang mengatakan kemestian terbantut kerana keharusan ternapinya sifat yang empat itu. Dan terdapat segala kejadian yang baru kerana keadaan yang mengadakan itu satu illat ataupun tabiat seperti yang disebutkan oleh golongan tabaiyin. Jadi golongan tabaiyin pula, orang tabaiyin ataupun kalau dalam bahasa kita golongan-golongan yang jadi alam ini nature. Bahasa orang sekarang dalam kitab Arab tabiat, memang tabi'i alam macam tu. Bila di siang-siang, bila malam-malam, bila hujan-hujan, bila panas-panas. Tabiat alam macam tu, bukan ada yang menjadi dan menyusun, bukan. Ataupun tabiat, satu ilat atau tabiat seperti yang disebutkan oleh golongan tabaiyin, dan pengarang telah menyatakan batalnya juga ilat dan tabiat itu. Bukan kerana ilat, kerana ilat dulu adanya Allah, ada alam. Jadi alam ni tak payah dijadikan. Atau ilat namanya. Contoh dulu dia sebut bergerak cincin kerana bergerak jari. Aduh, jadi ada Allah, ada alam. Otomatik begitu dia. Itu ilat. Yang tabaiyin ini dia kata tabiat Allah SWT menjadikan alam ni bukan iradat dia, itu tabiatnya. Kalau bahasa kita tabiat dia hobi, kerja mencipta, jadi cipta aja. Jadi dia menafikan iradat tu. Dan menafikan ilmu, dan menafikan kudrat, dan menafikan hayat. Dia terus saja keadaan Allah yang berkuasa zatnya. Dia tak ada makna, dia terus maknawiyah saja. Itu Mu'tazilah. Dan pengarang telah menyatakan batalnya illat dan tabiat itu. Tiada sanggahan ke atas apa yang disebutkan, sehingga perlu diberikan jawapan. Jadi kata pengarang kita ni, hal-hal yang salah macam tu tak perlulah dijawab. Dia dah tak nak kata ada makna itu dia punya pandangan lah. Tapi mengikut pandangan kita ahli sunnah wal jamaah, mereka-mereka ini tersasar daripada yang sebenarnya. Baik, itu sedikit sentuhan oleh Zainal Abidin Patani mengenai tentang wajib Allah SWT bersifat kudrat, iradat, ilmu dan hayat, dalil naqlinya, dalil aqlinya. Dalil naqlinya dulu kita bacakan ayat-ayat Quran itu. Baik, dalil sama' dan dalil basar dan kalam pula yang tiga lagi sifat makni. Pengarang rahimahullah berkata, wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami fal kitab was sunnatu wal ijma'u wa aidan law lam yattasib biha la lazima ay yattasifa bi adadiha wa hiya naqaisu wan naqsu alaihi ta'ala muhalun. Itu kata Syekh Sanusi dalam kitab Ummul Barahin, diterjemah oleh Zainal Abidin. Adapun bukti wajib bagi Allah Ta'ala bersifat mendengar, wajib Allah Ta'ala bersifat melihat,
wajib Allah SWT bersifat dengan kalam berkata-kata ialah kitab, yakni Al-Quran, sunnah, hadis dan ijma' para ulama dan persepakatan para ulama. Dan juga jika dia tidak bersifat demikian, nescaya dia pasti bersifat dengan semua sifat lawannya, iaitu ialah kalau sama mendengar lawannya tuli, kalau basar melihat bersifat dengan lawannya iaitu ialah buta, kalau kalam bersifat dengan lawan yang mustahil iaitu ialah bisu. Jadi kalau dia tak bersifat tiga ini, tentulah dia bersifat dengan lawannya. Semua sifat lawannya itulah kekurangan. Bila bersifat dengan lawannya, maka Allah kekurangan. Dan kekurangan itu adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebab Allah SWT Maha sempurna. Itu dalil akal. Daripada kata-kata pengarang, maka teguh dan kuatlah pegangan kita untuk mensabitkan ketiga-tiga sifat tersebut bagi Allah Ta'ala dengan dalil naqli tanpa dalil akli. Kalau tak ada dalil akli macam tu, dalil naqli sudah ada, dalil Quran dan dalil hadis. Kerana dalil akli adalah dhaif. Dalil akli kadang-kadang dia lemah, tak kuat macam dalil naqli. Kadang dalil naqli didebat dia orang. Kalau dalil akli didebat orang, akal sama akal. Tapi kalau dalil naqli, dalil Quran nak debat, nak lawan dalil Quran, boleh lawan, tapi terduduklah. Terduduk tu maksudnya kafir lah, tak Islam lagi lah kalau lawan Quran. Dalil akli adalah lemah untuk membuktikan ketiga-tiga sifat tersebut. Sesuatu kekurangan pada kejadian yang baru tidak semestinya merupakan kekurangan pada yang kadim. Tapi kalau pada kita nak dibuktikan sama, basar, kalam, dalil akli, kita susahlah. Tapi itu pada yang baru, tak ada dalil akli nak menghujah kuat, tak ada. Itu bagi yang baru. Tapi bagi Allah SWT tidak ada kekurangan macam tu. Sebab Allah SWT kadim. Yang ada kekurangan tu macam kita ni. Sama kita dengar juga, tapi tak berapa dengar. Basar, lihat juga, tapi tak berapa lihat. Kalam juga, tapi tak berapa boleh nak bercakap pun. Tapi sama basar kalam, bukan macam kita. Dia tak ada kekurangan sebab dia kadim. Kerana itulah pengarang hanya menyebutkan dalil akli itu daripada segi untuk memperkuatkan saja, bukan dalil asas. Tiga sifat ini dalilnya ialah dalil naqli, Quran sudah cukup. Dalil akli itu sebagai menguatkan saja. Kalau orang tak terima pun tak apa, dia kata. Maksud kitab itu sebagai dalil naqli kepada sama', basar dan kalam ialah Al-Quran yang mulia. Seperti firman Allah SWT dalam surah Syura ayat 11, dalil sama' dan basar. Wa huwas sami'ul basir. Dan dia Allah SWT iaitu Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu sudah cukup, bahwa Sami'ul Basir. Firman Allah SWT pula dalam surah An-Nisa ayat 164, dalil kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berfirman kepada Musa dengan satu perkataan yang sempurna. Taklima, sebagai kalam yang sempurna, sebagai titah yang sempurna. Baik, itu dalilnya. Cukup dikata dalil naqli saja. Dalil akli sekadar menyebut gitu saja untuk menambah kuat saja. Kalau tak terima pun tak apa, sebab dalil naqli ni tak berapa kuat. Gulungan Mu'tazilah tidak menolak dalil ini. Adapun yang tiga ni dia tak menolak. Bahkan mereka memberi Allah Ta'ala itu mendengar, melihat dan bertitah, yakni berkata-kata. Seperti mana yang ditunjukkan oleh kitab Allah, macam firman Allah Ta'ala kita sebut tadilah, sunnah Rasul dan ijma' para ulama. Tetapi bagi mereka Allah mendengar tu tanpa sama, itu saja. Allah mendengar tapi bukan dengan sifat sama, dia tak ada sifat makni. Pendengaran. Melihat tanpa basar, Mu'tazilah punya. Tanpa penglihatan. Dan bertitah, berfirman, berkata-kata tanpa kalam, tanpa percakapan. Itu saja Mu'tazilah dia punya beza.
Dalil Quran tu diterima, tapi dikata bukan dengan sifat ma'ani. Dia terus maknawiyah saja. Berarti golongan Mu'tazilah itu mengatakan Allah mendengar dengan zatnya dan melihat dengan zatnya tanpa sama dan basar. Yang mana kedua-duanya melebihi zatnya. Kalau dikatakan dia ada sama, ada basar, itu dah bertambah zat Allah SWT. Itu Mu'tazilah, dia tak nak sebut sama basar. Dia terus sami'an dan basiran zat Allah SWT. Kata-kata kaum Mu'tazilah ini ditolak dengan mengatakan bahawa makna mutakallimun dan makna sami'un basirun itu ialah zat yang sabit bersifat dengan kalam dan sabit bersifat dengan sama' dan basar. Kerana biasanya orang yang mempunyai sesuatu sifat dinamakan dengan sifat itu. Jadi bila dia ada basar, barulah ada basiran. Kalau ada sama', barulah ada sami'an. Kalau ada kalam, barulah ada mutakalliman. Mana boleh terus mutakalliman tanpa kalam, sami'an tanpa sama', basiran tanpa basar, kata ahli sunnah wal jamaah. Biasanya orang yang mempunyai sesuatu sifat itu dinamakan dia dengan sifat itu dari sudut kaedah bahasa Arab. Bahasa Arab macam itulah. Mana boleh terus-terus saja sami'an, basiran, mutakalliman, zatnya tanpa bersifat sama', basar dan kalam. Seorang yang berdiri dikatakan qaimun. Dia mesti ada berdiri dulu zatnya, baru dia ada keadaan yang berdiri. Kerana itu bersifat dengan qiyam. Mesti dia bangun dulu, baru ada qaimun. Berdiri, qaidun, mesti duduk dulu. Bila duduk, baru keadaan yang duduk itu, kata ahli sunnah wal jamaah. Bagi orang yang bersifat dengan qu'ud, yakni duduk. Dan seterusnya begitulah. Mana boleh tak ada ma'ani? Mu'tazilah dia tak nak sebut ma'ani, sebab kalau sebut ada ma'ani, dia kata itu ada sifat yang lain pula daripada zat. Jadi Allah SWT itu nanti ada dua. Allah zat ada, Allah sifat ada, kata Mu'tazilah. Itu yang dia tak nak sebut tu. Tapi dalil Quran diterima tak? Wa huwas sami'ul basir, diterima pula. Wa kallamallahu Musa taklima, diterima pula. Padahal sami'ul basir tu, sami'an, basiran itu mesti sama berdiri pada zat. Mutakalliman itu mesti kalamullah. Ya, wa kallamallah, firman Allah SWT begitu, berfirman Allah SWT, berkata-kata Allah SWT, baru ada mutakalliman. Itu dijawab oleh ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah pun senyap je lah. Agaknya dia kata, untuk engkau punya, kami lain, engkau, kami. Jadi ini yang tuan-tuan kita, kalau macam tu, kalau dua tu macam mana nak pilih mana? Kerana kita kena belajar ahli sunnah wal jamaah lah. Tu kita baca kitab ini terus kitab perbandingan tuan-tuan, antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah wal jamaah, antara Qadariyah dengan ahli sunnah wal jamaah, antara Jabariyah dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi mudah-mudahan bila kita baca ni kita tahu di mana silapnya. Kadang-kadang sikit aja perbezaan tu. Baik, itu maksud dalil kitab tu tadi. Dan dalilnya pula dalil naqli hadis. Maksud sunnah ialah semua hadis Rasulullah SAW. Seperti sabda baginda ketika sedang berjalan, tiba-tiba bertemu dengan suatu kaum yang sedang mencari air, serta berdoa kepada Allah Ta'ala dengan suara yang nyaring. Baginda lantas bersabda, satu kaum berjalan di padang pasir, tak ada air, terus menjerit-jerit, ya Allah, kami haus, air, lebih kurang macam itulah. Terus Nabi menjawab, ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala abkama, wa innama tad'una man huwa sami'un basirun mutakallimun, kata Rasulullah. Wahai manusia, ya, bersimpatilah kepada diri kamu sendiri dan jangan terlampau nyaring berdoa itu. Sesungguhnya kamu tidak memohon doa kepada yang tuli. Jadi Allah bukan tuli. Yang buta, Allah bukan buta. Dan yang bisu, Allah bukan bisu. Minta kepada yang sama, yang basar, yang kalam. Jangan kuat-kuat, jangan menjerit-jerit. Yang kamu pohonkan kepadanya itu ialah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha melihat,
lagi maha bertitah, maha berkata-kata. Dia jangan jerit-jerit. Itu dalil hadis yang menunjukkan Allah SWT sama, basar dan kalam. Dalil naqli. Baik, yang ketiga dalilnya ijma' ulama. Dalil sama, basar, kalam ialah maksud ijma' ialah persepakatan para ulama bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan kalam, bersifat dengan sama, bersifat dengan basar. Semua itu adalah dalil naqli. Jadi tiga-tiga itu semuanya dalil naqli, dalil yang kuat tak boleh dipertikai. Quran, hadis dan ijma' ulama. Adapun dalil akli itu tadi sekadar nak mengukuhkan itu saja. Tak terima pun tak apa dalil akli itu tadi. Ini semuanya dalil naqli, itu kuat. Sementara dalil akli pula ialah kata-kata pengarang wa aidan law lam yattasib biha, macam tadi yang kita sebut tadi, diterjemahkan itu nak menguatkan saja hingga akhir. Penegasannya iaitu jika dia tidak bersifat dengan sifat-sifat yang tiga itu, nescaya pastilah dia bersifat dengan sifat yang berlawanan dengannya, yang mana ini adalah batil, dan batillah segala yang membawa kepadanya, iaitu tidak bersifat dengan ketiga sifat tersebut adalah batil. Dan seterusnya, sabitlah lawannya, iaitu Allah mesti bersifat dengan ketiga-tiga sifat itu, iaitulah sama, basar, kalam. Inilah yang dikehendaki, atau dalil akal sekat itu aja dikata. Baiklah, kata-katanya nescaya dia pasti bersifat dengan segala sifat yang berlawanan. Kalau tak bersifat dengan tiga sifat yang wajib tu, nescaya bersifat dengan lawannya, iaitu berarti setiap yang menerima sesuatu pasti tidak lekang daripada sesuatu yang diterimanya, iaitu daripada lawannya. Jadi kalau dia tak ada sama, dia terima lawannya, iaitu ialah tulilah. Kalau dia tak ada basar, terima lawannya, butalah. Kalau dia tak ada kalam, maka terima lawannya, bisulah. Sedangkan Allah Ta'ala menerima sifat-sifat tersebut, dan jika dia tidak bersifat dengannya, nescaya dia pasti bersifat dengan sifat lawannya, yang mana ini adalah satu kekurangan bagi Allah SWT. Bila bersifat dengan lawan yang mustahil itu, Allah SWT kurang. Terdahulu telah disebutkan qiyas ini adalah dhaif, kerana tidak semestinya kekurangan pada makhluk itu berarti kekurangan pada Tuhan. Yang ada kekurangan mendengar, melihat, berkata-kata itu pada makhluk. Allah tidak macam tu. Dia kata macam tu dulu dah dibincang masa kita bincangkan ta'rif sama, basar, kalam tu. Di antara dalil naqli yang menunjukkan Allah Ta'ala itu mendengar ialah firman Allah SWT surah Taha ayat 46. Ada lagi dalil naqli, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku ada bersama-sama kamu berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Ya. Ayat ini turun pada siapa? Ayat ini turun kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, menceritakan tentang firman-Nya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kata Allah, innani ma'akuma asma'u wa ara. Nabi Musa dan Nabi Harun, dua orang, di mana Allah Ta'ala menyuruh mereka berdua pergi menemui Fir'aun yang kezalimannya melampaui batas, dan katakan kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga ia insaf atau takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun ni jumpa Fir'aun macam mana ni? Mau dengar ke tidak dia ni jumpa? Mau ikut ke tidak ni? Kata Allah SWT, innani ma'akuma, sesungguhnya aku berserta kamu berdua. Allah tolong. Asma'u wa ara, aku dengar dan aku lihat apa yang kamu cakapkan nanti, dan aku lihat. Agak-agaknya siapa yang nak jadi Nabi Musa dan Nabi Harun? Angkat tangan. Dia tanya pula, siapa nak jadi Fir'aun pula Ustaz? Kalau Fir'aun tak ada, tak adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi bila Fir'aun ada, Nabi Musa dan Nabi Harun ini diperintah oleh Allah jumpa kepada Fir'aun ni. Dia sudah melampau sangat. Zalimnya itu terlalu melampau batas. Sampai makan roti canai pun kena bayar juga 6%. Teh O pun kena juga. Minum teh O. Tapi kita tak terasa lah tuan-tuan. Kalau tak dirasa-rasakan memang tak terasa lah. Tapi bila dikumpul itu sorang-sorang ya, satu canai. Kalau macam-macam lagi, itu kedai makan tu.
Aduh. Jadi bila Allah berfirman, cerita terus. Kedua-duanya pun memohon sembah dan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut ia segera membunuh kami nanti kalau kami cakap, atau menyiksa kami nanti, atau menzalimi kami nanti. Ini selingan tuan-tuan daripada sifat kalam ni. Lalu Allah berfirman kepada kedua-duanya Musa dan Harun, jangan kamu berdua takut. Sesungguhnya aku ada berserta kamu. Aku melihat dan mendengar kata-kata kamu berdua. Pergilah temui Fir'aun itu. Kedua-dua mereka pun pergi menemui Fir'aun, di mana Musa berkata kepadanya, adakah engkau berminat untuk berdamai dengan Tuhanmu? Astagfirullahaladzim. Padahal dia mengaku dia Tuhan. Pula kamu berminat tak berdamai dengan Tuhanmu? Dia pun termenung. Mana pula ada Tuhan aku ni? Aku Tuhan dah. Suruh berdamai pula dengan Tuhanmu. Bahasa Nabi Musa tu. Terkejut Fir'aun. Sesungguhnya engkau telah mengikutkan nafsu selama 450 tahun. Jadi sekarang ni ikutilah Tuhan pula selama setahun saja. Nescaya dia ampuni seluruh dosamu. Ambo. Ada apa kata orang sekarang ni? Negosit apa? Jika tidak setahun, ikutlah dia selama sebulan jadilah. Nescaya diampuni seluruh dosamu. Jika tidak sebulan, ikutilah dia selama 7 hari jadilah. Nescaya diampuni seluruh dosamu. Jika tidak 7 hari, ikutilah dia sehari saja. Nescaya diampuni seluruh dosamu. Jika tidak sehari, ikutilah dia sesaat saja. Nescaya diampuni dosamu seluruhnya. Oh, tawaran Nabi Musa, cakap macam tu. Jika tidak sesaat, maka sebutkanlah dengan lafaz la ilaha illallah. Tak sampai sesaat, la ilaha illallah. Nak laju pun tak apa. Nescaya engkau termasuk di dalam golongan yang berdamai dengan Tuhan. Usia mudamu tidak sia-sia. Yang dulu yang engkau buat itu semuanya bermanfaat kalau engkau beriman sekarang. Kekayaanmu tidak hilang dan kerajaanmu tidak terlucut, kecuali apabila engkau mati, maka terlucutlah kerajaanmu, tetapi engkau kekal dengan kelazatan yang besar di lapangan, ya makan, minum dan perkahwinan, sehinggalah mati dan engkau dimasukkan ke dalam surga. Dunia engkau tak hilang, kecuali kalau mati. Itu tawaran Nabi Musa dan Nabi Harun jumpa Fir'aun. Astagfirullahaladzim. Baik, ini cerita Fir'aun ni tahu. Kita pun tak tergambar macam mana Fir'aun tu hebatnya. Fir'aun pun agak terpesona dengan kata-kata Nabi Musa. Ini tawaran hebat ni. Sampai mula-mula tu tadi puluh-puluh tahun turun-turun sampai satu saat. Fir'aun agak terpesona dengan kata-kata Nabi Musa. Tetapi menurut kebiasaannya, ia tidak akan mengambil sesuatu keputusan tanpa kehadiran Haman, wazirnya. Menteri panggil dulu. Wazirnya yang utama. Wazir utama, menteri agama lah kalau sekarang ni kena panggil. Panggil untuk putuskan fatwa. Jadi oleh itu timbul dalam surat khabar, Majlis Fatwa memantau GST. Tajuk besar tu dalam sinar hari apa ke itu kan. Majlis Fatwa dipantau tu. Rupanya bila saya baca-baca dalam tu isinya, rupanya dia kata GST ni harus, tapi dengan syarat. Sebab kita ada indeks syariat dia. Jadi kalau tak mengenai indeks tu, maka tidak harus. Pula ada syarat. Jadi sekarang ni kita pantau. Tapi sebelum kita buat keputusan ni, boleh terus ke tak boleh terus, kita bagi peluang dulu jalan beberapa bulan dulu. Aduh. Jadi ada orang tanya pada saya, macam mana Ustaz keputusan macam tu ahli majlis fatwa? Saya kata pada pandangan saya lah, ahli-ahli majlis fatwa tu sebelum pergi bermesyuarat untuk berfatwa, sudah diberi fatwa dulu. Sudah diberi fatwa dulu. Bukan dia nak memberi fatwa.
Dia sudah diberi fatwa. Astaghfirullahalazim. Baik. Ia tidak akan mengambil sesuatu keputusan tanpa kehadiran Haman, wazirnya, menterinya yang utama, yang tidak hadir pada ketika itu. Masa Nabi Musa dan Nabi Harun datang, Fir'aun saja. Haman tak ada masa itu. Jadi dia tak boleh buat keputusan. Apabila Haman datang, Fir'aun pun memberitahu tentang apa yang telah diserukan oleh Nabi Musa kepadanya, serta memperlihatkan keinginan untuk mengikutinya. Astaghfirullahalazim. Ada juga keinginan Fir'aun ni. Tapi ialah itu yang dalam Quran disebut mala amin haulihi, itu maknanya yang keliling-keliling tu, yang tukang kipas tu. Dia tertarik juga dengan hujah Nabi Musa tu untuk mengikutinya. Tetapi Haman berkata, "Patik lihat, tuanku seorang yang berakal dan mempunyai pandangan sendiri." Itu pengipas dia lah tu. Tuhanku adalah Tuhan dan tentunya tidak memerlukan Tuhan yang lain. Kalau dia tadi tertarik dah tu. Tuanku disembah dan tentunya Tuanku tidak mahu menyembah Tuhan yang lain. Fir'aun menjawab, memang benar kata-kata patik pacal yang hina. Memang benar katamu wahai Haman. Lalu Fir'aun pun menghimpunkan bala tenteranya dan menyeru seluruh umat dipanggil, "Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi, tiada Tuhan melainkan aku." Cerita itu berhenti dekat situ. Maka teruslah diperintahkan supaya tangkap Nabi Musa dan Nabi Harun. Bagi tahu bala tenteranya, tangkap, hukum dia ni kerana pandai-pandai menasihat Tuhan. Tapi ada satu dekat situ, dia janji dengan askar dia tahu, tangkap lepas ayam berkokok. Esoklah masanya, esok pagi. Rupanya pagi esok ayam tak berkokok sampai pukul 9 pagi. Mogok ayam tu. Itu semua dengan izin Allah SWT kan. Jadi askar pun tunggulah. Tak ada. Senyap subuh tu sampai pukul 9. Jadi askar ni pun mengadu. Fir'aun ni pun kata, tak tangkap lagi ke Musa? Nabi Musa dah pergi ke Laut Merah dah. Kata askar dia, semalam tuanku janji bila berkokok ayam, kami tunggu sampai pukul 9 pagi tak kokok ayam, kami tak tangkap lagi lah. Tangkap sekarang juga. Nabi Musa sampai dekat Laut Merah. Masya Allah. Tu kalau kehendak Tuhan, tuan-tuan, ayam pun boleh tolong. Itu tauhid kita itulah. Itu sedikit cerita mengenai tentang Allah mendengar, melihat dan berkata-kata. Dibawa selingan cerita. Baiklah, sampai dekat situ habislah dalil sifat ma'ani. Jadi sifat maknawiyah tu maksudnya tak payah lagi didatangkan dalil. Dalil kaunu ta'ala qadiran, dalil qudrat lah. Dalil kaunu ta'ala muridan, dalil iradat lah. Dalil kaunu ta'ala aliman, dalil ilmu lah. Dalil kaunu ta'ala hayyan, dalil hayat lah. Kaunu ta'ala sami'an basiran mutakaliman, dalil sama' basar dan kalam lah. Jadi sebab dia sifat maknawiyah, dia melazimi pada sifat makni. Jadi selesai dekat situ mengenai tentang dalil. Kita baca lagi satu sedikit. Dalil harus bagi Allah memperbuat mungkin. Sifat harus Allah SWT ialah satu, memperbuat terhadap makhluk ini keharusan bagi Allah SWT. Tidak memperbuat terpulang pada dia. Itu sifat harus. Maksudnya Allah mengadakan, meniadakan, menghidup, mematikan, memberi pahala, memberi dosa, memberi siksa, memberi nikmat, apa semua itu harus bagi Allah SWT. Tidak wajib dan tidak mustahil. Adapun sifat yang kita bincang dulu, wajib 20, lawannya mustahil 20. Dan dalilnya telah kita bincang. Jadi sekarang ni apa pula dalil sifat yang harus bagi Allah SWT? Memperbuat terhadap makhluk ini harus bagi Allah SWT, tidak wajib. Terpulang pada Allah SWT. Apa dalilnya?
mengenai dalil harus bagi Allah Ta'ala memperbuat sesuatu yang mungkin, yang baru ini, atau meninggalkannya, maksud dia tak buat, tak lakukan, ialah sebagaimana kata Syekh radhiyallahu anhu, wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati aw tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala fali annahu law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan aw istahala aqlan lan qalabal mumkinu wajiban aw mustahilan wa zalika la yuqalu. Artinya, bukti harus bagi Allah Ta'ala memperbuat segala mungkinat. Mungkinat itu segala baharu ini. Atau meninggalkannya, makna tidak memperbuat. Dia nak buat, dia tak buat, itu harus bagi Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Iaitu tidak membuatnya ialah dia membuat, tidak membuat, meninggalkan atau tidak membuatnya. Apa dalilnya? Kerana jika wajib bagi Allah Ta'ala melakukannya dari segi akal, atau mustahil Allah melakukannya daripada segi akal, nescaya yang harus itu bertukar menjadi wajib. Nanti yang harus jadi wajib pula. Kalau ya tak adalah yang harus sebenarnya, jadi wajiblah pula Allah SWT membuat. Atau menjadi mustahil, mustahil Allah SWT tidak buat, yang mana ini tidak dapat diterima akal sama sekali. Jadi kalau wajib, maknanya Allah SWT ada yang mengarah Allah SWT mewajibkan dia buat gini-gini. Sedangkan Allah SWT kuasa mutlak, tak ada yang lebih tinggi pada Allah SWT kalau wajib. Oleh itu terpulang pada dia. Terpulang pada dia itu maknanya harus. Atau mustahil. Kalau mustahil pula, sedangkan alam ini sudah berlaku macam ni, mana kita nak kata mustahil? Di hadapan mata kita, siang dan malam berubah, tukar ganti, hidup mati dan sebagainya, turun naik, menang kalah, hidup mati, pilihan raya, belum tahu lagi 2 tempat parlimen ni. Itu semua mungkinat harus pada Allah SWT. Jadi tak diterima oleh akal. Jadi semuanya itu harus. Bukti ini menegaskan jika sesuatu itu wajib bagi Allah Ta'ala dari segi akal, atau sesuatu itu mustahil bagi Allah Ta'ala daripada segi akal, nescaya yang harus itu bertukar menjadi wajib atau mustahil. Sedangkan itu pulang pada dia harus. Kalau wajib, mesti. Mustahil tak terdapat, tak berlaku pada alam ini. Sedangkan semuanya berlaku di alam ini, dah kita nampak. Sedangkan pertukaran yang harus itu menjadi wajib atau menjadi mustahil adalah batil, salah. Dan seterusnya batil pula kata-kata wajib atau mustahil bagi Allah Ta'ala membuat sesuatu yang mungkin itu. Jadi kata-kata Allah SWT wajib membuat itu, wajib membuat ini, mustahil membuat itu, mustahil membuat ini, juga kata-kata itu adalah batil. Kata-kata pengarang, jika wajib bagi Allah Ta'ala membuat daripada segi akal, maksudnya ialah seperti yang dikatakan oleh golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia ada istilah wajib, iaitu wajib bagi Allah SWT membuat salah, membuat kebaikan, itu Allah SWT wajib buat yang baik. Dan membuat aslah, membuat yang lebih baik, wajib bagi Allah SWT. Kata Mu'tazilah. Kata-katanya mustahil pada akal ialah seperti yang disebutkan oleh kaum Mu'tazilah, bahawa mustahil orang mukmin melihat Allah Ta'ala di hari akhirat. Kata Mu'tazilah, mustahil kita dapat melihat Allah SWT di hari akhirat nanti. Atau mustahil, kata Mu'tazilah. Hakikat harus itu ialah sah, ada dan tiada. Padahal yang harus itu boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Tapi kalau wajib, mesti. Kalau mustahil, mesti tak ada. Hakikat wajib ialah sesuatu yang tidak terfikir oleh akal ketiadaannya, mesti ada. Hakikat mustahil pula ialah sesuatu yang tidak tergambar pada akal adanya, mesti tak ada. Oleh itu kata Mu'tazilah, mustahil kita dapat melihat Allah di hari akhirat nanti. Kemudian wajib Allah SWT menjadikan yang salah dan aslah, baik dan yang lebih baik. Itu pandangan Mu'tazilah. Padahal itu semuanya harus, keharusan terpulang pada Allah SWT. Oleh itu hakikat jaizat atau segala yang harus itu menjadi hakikat wajib atau hakikat mustahil, ya, yang jaizat menjadi hakikat wajib atau menjadi hakikat mustahil, dihukumkan tidak sah oleh akal. Akal tak boleh terima. Allah Ta'ala memberi pahala orang yang melakukan ketaatan menurut hukum syarak adalah wajib kerana ianya sudah dijanjikan dengan kebajikan, dan memungkiri janji kebajikan itu adalah satu kekurangan, dan kekurangan itu adalah mustahil ada pada Allah Ta'ala. Jadi pada hukum syarak,
orang yang buat baik itu Allah SWT bagi pahala, wajib pada hukum syarak. Tadi pada hukum tauhid, hukum akal, harus saja pada Allah SWT, tidak wajib. Sementara itu Allah Ta'ala menyiksa orang Islam yang bermaksiat pula mengikut hukum syarak adalah harus pada akal dan pada syarak menurut qaul Abu Hasan Asy'ari. Tapi menyiksa pula, memberi pahala orang yang taat dan orang ibadat, wajib Allah SWT beri pahala mengikut hukum syarak. Tapi mengikut hukum akal harus saja. Ada dua tu. Tauhid harus, hukum syarak wajib. Apa sebab? Sebab itu firman Allah SWT sebut begitu. Allah SWT janji dah. Sedangkan Allah tidak menyalahi janji. Kalau dia menyalahi janji, dia kekurangan. Maka wajib mengikut syarak, tapi harus mengikut akal. Tapi adapun menyiksa orang yang buat maksiat, sementara itu Allah Ta'ala menyiksa orang Islam yang bermaksiat pula mengikut hukum syarak adalah harus. Terpulang pada dia kalau dia nak siksa. Padahal akal adalah harus pada akal dan pada syarak. Pada akal pun harus juga menurut Abu Hasan Asy'ari. Sebab kalau orang buat maksiat, Allah SWT nak lepaskan dia daripada siksa, terpulang pada dia. Dia belas kasihan. Itu kan bukan menunjukkan kekurangan, itu menunjukkan kelebihan, keagungan Allah SWT. Diampunkan, itu pulang pada dia. Baik, itu tentang hukum syarak dengan hukum akal. Kalau memberi pahala pada hukum syarak wajib, memberi pahala pada orang yang taat pada hukum akal tetap harus. Tapi menyiksa orang yang berdosa itu harus saja pada Allah SWT, pada hukum akal dan juga pada hukum syarak. Kalau Allah nak maafkan, terpulang pada dia. Itu kemurahan dia. Perkara mungkinat itu ialah perkara yang wujudnya dan adamnya sama saja. Allah nak jadikan ada pun boleh, nak jadikan tiada pun boleh. Itu namanya mungkinat. Adapun yang wajib, perkara yang mesti ada saja. Yang mustahil, itu perkara yang mesti tiada saja. Jadi oleh sebab itu tidak masuk dalam harus. Itu wajib lain, mustahil lain. Sifat harus itulah kepada mungkinat, terpulang pada Allah SWT. Tetapi jika sudah menjadi takluk kudrat Allah Ta'ala dengan menjadikannya, maka ia jadi wajib. Kalau dah ditentukan oleh iradat, maka kudrat menjadikannya itu adalah wajib. Pasal dah ditentukan oleh Allah nak jadikan, jadilah dia. Dan jika tidak wajib, nescaya pasti Allah Ta'ala lemah untuk menjadikannya. Dan ini adalah mustahil, seperti yang telah disebutkan terdahulu. Jadi kalau dah sudah ditentukan mengikut ilmu Allah yang mana dia nak jadi, dijadi. Yang mana dia tak nak jadi, dia tak jadi. Begitu. Wajib itu dinamakan wajib aradi. Wajib itu bukan wajib asal sejak awal-awal, tidak. Itu azali. Itu dinamakan aradi, bukan azali. Dia mendatang. Bila jadi, baru dia wajib dia jadi. Kalau dia tak jadi, terpulang juga pada Allah SWT. Berarti wajibnya kerana sebab yang lain, tanpa menafikan zat dirinya daripada mumkinat. Dia tetap juga mumkinat. Wajib, tapi mungkinat yang sudah dijadi itu wajib pada dirinya, tapi wajib aridi, bukan wajib sejak azali, hakiki bukan. Semata-mata seperti yang telah disebutkan terdahulu. Jadi itu sedikit saja dia nak memberikan tentang dalil sifat harus bagi Allah SWT. Senangnya tuan-tuan, apa juga yang berlaku di alam ini Allah jadikan begitu, harus saja, terpulang pada dia. Sama ada baik ataupun buruk, taat ataupun maksiat, Islam ataupun kafir dan sebagainya lah, siang ataupun malam, tidak wajib dan tidak mustahil, itu harus saja. Jadi setelah selesai kita menyatakan mengenai takluk dengan uluhiyat, iaitu mana-mana yang wajib sudah dibincang, mana yang mustahil sudah dibincang dengan dalilnya sekali, dan mana yang harus sudah dibincang dengan dalilnya sekali bagi Allah Ta'ala. Kini hamba masuk pula dalam pembicaraan berhubung dengan takluk hak nubuah, kenabian, iaitu kenabian dan risalah, kerasulan iaitulah kerasulan para nabi dan anbiya dan mursalin. Itu nanti masuk pasal yang ke-7. Jadi sampai dekat sini ketuhanan tu tentang la ilaha illallah selesai dibincang satu-satu. Nanti dimasuk pula tentang Muhammadur Rasulullah, mengenai tentang kenabian dan kerasulan, rasul-rasul yang lain-lain, lain daripada Nabi kita Muhammad SAW.
Itu nanti pula ada sifat yang wajibnya juga, ada sifat yang mustahilnya juga, ada sifat yang harusnya juga pada para rasul-rasul itu. Nanti akan dibincangkan lepas ini atau tajuk barulah. Jadi tentang ketuhanan selesai. Walau bagaimanapun nanti di hujung tu dia akan buat kesimpulan sifat 20 yang wajib. Lawannya sifat 20 yang mustahil, jadi 40. Sifat yang harus satu bagi Allah SWT. Jadi 41 itu wajib kita ketahui macam kita bincang itulah. Nanti pula ya ada satu lagi yang wajib kita ketahui, wajib kita pelajari, ya 4 yang wajib bagi para rasul. 4 yang mustahil bagi para rasul dan 1 harus bagi para rasul. Jadi 4 campur 1 jadi 9. Yang pada ketuhanan ini 41. Campur 9 jadi ada 50. 50 itu dinamakan aqaidul iman. Dinamakan yang wajib kita yakini begitu macam pelajaran kita ni. Nanti di hujung tu pula ditambah dia pula. Yang 41 itu ada ditambah pula ya tentang Allah SWT menjadikan alam ini tidak ada gharat, tidak ada tujuan, tak ada kepentingan, tak ada bukannya tabiat dan sebagainya. Itu memang ya iradat Allah SWT dan sebagainya. Dimasukkan itu yang 41 tadi, dimasukkan situ pula ada dia 9 pula. Jadi jumlahnya tentang ketuhanan ni ada 50. Tentang kenabian tadi 9 dicampurkan pula nanti dekat situ pula dia ada ya ada 7 lagi, jadi ada 16. Jadi 9 campur 7 16. Jadi nanti dekat akhir kitab kita ni lah, ini nanti kita baca satu-satu. Nanti boleh jadi kalau kita sebut tu dia ternampak lah bila kita simpulkan ini, maka dia jumlah itu semua ya 50 dekat la ilaha illallah, 16 dekat Muhammadur Rasulullah. Jadi jumlahnya ada 66 yang wajib kita yakini menjadi iktikad kita, menjadi kepercayaan kita dalam ketuhanan dan kenabian dan kerasulan itu. Ada jumlahnya 66 aqaidul iman. Nanti kalau saya terlupa bila akhir kitab ni, mungkin senangnya nanti saya carikan dia sekeping jadi punya ringkasan ni besar. Nanti kita belikan frame, kita letak di surau. Jadi tamat mengaji Aqidatun Najin ni, yang beberapa bulan, beberapa tahun ni kita tengok satu muka surat saja. Atau semua tu. Yang 66 aqaidul iman tu. Tapi tak tahulah, tunggu siap dululah kan. Tak siap nanti pula atau menung pula, tengok di mana pula datang ni kan. Jadi bila kita baca ni baru kita bagi kesimpulannya. Satu muka surat saja tapi dengan rajah-rajah lah. Yang 20 wajib, 20 yang mustahil. Lepas tu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah tu. Lepas tu yang 20 tu dibagi pada istighna, ibtiqar. Istighna ada 9, ibtiqar tu. Istighna ada 11, ibtiqar ada 9. Yang dimasukkan itu, dimasukkan ini. Itu jadinya dalam la ilaha illallah tu ada 50. Dalam Muhammadur Rasulullah tu ada 16. Jadi jumlahnya 66. Aqaidul iman. Aqaidul iman tu maknanya wajib kita simpulkan dalam keyakinan kita ni, jangan bergerak, jangan terungkai, padat betul-betul macam keyakinan kita. Itu tauhid tu. Kalau satu saja terungkai, habis 65 tu pun tak pakai juga. Dia mesti 66 tu ikat kuat-kuat betul. Lebih kurang macam itulah dia punya kesimpulan nanti. Jadi kalau terlupa nanti boleh beritahu mana kertas selai itu Ustaz. Nanti saya bawakan. Kalau tak habis pun boleh sedia juga. Jadi nanti bila belajar tu kita sampai mana? Oh baru sakat ini. Mudah-mudahan nanti saya carikan itulah, usahakan tu nanti dibelikan frame tu letak di mana ke? Di depan tu ke? Itu pelajaran tauhid yang kita lama-lama belajar ni kan. Ustaz belajar ni kan dia terhenti-terhenti.
Sekali-sekali sambung-sambung jadi macam tak nampak. Nanti kita kumpulkan tu, dia rupanya isinya begitu. Baiklah, setakat ini selesai mengenai tentang ketuhanan. Dia masuk pula nanti kepada nubuah, kenabian akan datang, kita sambung. Jadi setakat itu dulu. Ada soalan tak? Atau tambahan ke? Apa-apa ke? Ada. Atau yang lain boleh juga. Tambahan lah. Saya nak dengar kongsi maklumat apa. Baik, kalau tak ada, setakat itu alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Nanti kita sambung bab nubuah kenabian. Yang wajib pada Nabi dan Rasul. Yang mustahil pada Nabi dan Rasul. Yang harus pada Nabi dan Rasul. Setakat itu saja, kita tangguh dengan surah Wal-Asr.